Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam rancangan Horror Bu di mana aku kongsikan kisah-kisah horor setiap hari Rabu. Jadi kepada sesiapa yang masih belum subscribe, sila klik button subscribe dan jangan lupa untuk tekan butang loceng tu supaya korang dapat notifikasi setiap kali aku upload video baru kat channel YouTube aku ini. Okay, jadi pada hari ini aku nak berkongsi dengan korang satu kisah tentang tempat paling berhantu di Korea Selatan. Di mana tempat paling berhantu di Korea Selatan ni merupakan sebuah hospital. Okey. Dan inilah dia kisah tentang hospital berhantu yang bernama Hospital Gonjam. Hospital Psychiatry Gonjam terletak di Gwangju, sebuah bandar yang kecil di dalam Korea Selatan. So, hospital ni dia memang berada pada tempat yang memang sangat terpencil dan orang pun jarang lalu kat situ. Hospital ni menempatkan untuk pesakit-pesakit yang ada masalah kesihatan mental. Namun begitu, selepas beberapa ketika beroperasi pada tahun 1990-an macam tu lebih kurang, hospital ni telah ditutup. Okey, dikatakan penutupan hospital ni disebabkan oleh doktor-doktor kat situ menjadi gila dan seterusnya telah menamatkan riwayat semua pesakit kat situ. Doktor-doktor kat situ jadi gila katanya sebab tak tahan untuk menjaga pesakit-pesakit kat situ. Ada juga cerita lain yang mengatakan bahawa pesakit dan juga doktor-doktor kat hospital tu tiba-tiba mati secara misteri tanpa sebarang sebab. Malah waris-waris pesakit tu pun sampai sekarang katanya tak tahu jawapan apakah yang menyebabkan punca pesakit kat situ mati. So rentetan daripada kes-kes macam ni lah hospital Gonjam ni akhirnya menjadi sebuah hospital yang dikatakan berhantu. Okey, sejak penutupannya ramai orang yang telah memasuki ke dalam kawasan hospital Gonjam ni. Okay, dikatakan ada kumpulan penyiasat paranormal datang. Malah ada juga para pelancong yang datang ke hospital Gonjam ni. Dan tujuan mereka datang kat situ adalah sudah tentu untuk mengenal pasti secara sah sama ada hospital ni benar-benar berhantu ataupun tidak. So kawasan hospital ni memang nampaklah dia punya usang tu memang teruk gila lah. Tapi yang peliknya hospital ni masa dia tutup operasi tu, perabot-perabot dalam hospital ni tak dipindahkan langsung. So kalau siapa yang masuk dalam hospital ni, korang masih boleh nampak lagi ada katil-katil pesakit, ada meja-meja doktor, ada peralatan-peralatan hospital. So seolah-olah macam hospital tu dia tutup gitu je. Barang-barang yang ada dalam tu memang dia biar gitu je. Yalah kalau ikut logiknya kan, kalau dah tutup operasi, barang-barang yang boleh dipakai tu bawa lah pergi ke hospital lain. Tapi ni tak, dia macam hospital tu biar je kat situ dan biar meropot usang macam tu. Okey. Dan untuk menjawab persoalan sama ada hospital ni yang betul-betul berhantu ataupun tidak. Okey, ada sekumpulan penyiasat paranormal yang telah ke sana dan telah orang kata menjelajah kawasan hospital Gonjam ni. Dan ada antara mereka yang ada mengambil gambar dan kemudian mereka dapati di dalam gambar tu ada susuk tubuh yang misteri tiba-tiba wujud di dalam gambar, sedangkan pada masa tu tak ada langsung pun susuk tubuh tersebut. Itu salah satu orang kata apa cerita lah. Kemudian di dalam hospital Gonjam ni ada juga yang mengatakan bahawa di dalam hospital Gonjam tu ada satu bilik yang dikatakan bilik yang paling berhantu dan nombor bilik tu ialah bilik 222. Kira bilik ni macam bilik pesakit lah sebenarnya. Okey, sebabnya bila penyiasat paranormal dia orang meneroka dalam hospital Gonjam ni, masa dia orang lalu dekat kawasan bilik 222 ni, 222 pintu bilik tu tiba-tiba terbuka dan tertutup sendiri dan dia berlaku banyak kali lah. Sedangkan pada waktu tu tak ada orang pun yang buka ataupun tutup, mahupun tak ada angin dan kawasan tu tak ada angin. So macam mana pintu tu boleh bergerak sendiri, betul tak? So kat situ macam orang dah macam pelik sikit lah. Kemudian penyiasat paranormal ni dia orang juga boleh mendengar bisikan-bisikan misteri tau yang ada di dalam bilik tu, tapi tak nampak siapa yang bersuara tu. Dan ada antara mereka yang tiba-tiba dicakar
Bila diorang buka, tengok kat lengan diorang ada kesan cakaran. Tapi siapa yang cakar tu? So ini bilik itulah bilik yang dikatakan bilik yang paling berhantu di dalam Hospital Gonjiam. Disebabkan orang kata Hospital Gonjiam ni memang famous, so memang ramai penyiasat paranormal datang, pelancong pun datang. Penduduk kampung kat kawasan hospital tu diorang macam tak selesa lah, sebab orang selalu memenuhi tempat tu kan. Dan akhirnya dia mengadu orang kampung mengadu pada pihak berkuasa, dan hospital tu pun ditutup kawasan dia dan melarang orang-orang untuk memasukinya. Tapi biasalah orang kan, kalau dah semangat orang kata nak jadi penyiasat paranormal ni, diorang tetap akan berusaha untuk cari jalan untuk masuk ke dalam hospital tersebut. Populariti hospital ni orang kata memang sangat hebat sampai CNN pun mengiktiraf Hospital Gonjiam ni sebagai 10 tempat paling berhantu di dunia. 10 tempat paling berhantu di dunia ni, Hospital Gonjiam. Dan Hospital Gonjiam ni juga telah menjadi inspirasi kepada pengarah filem di Korea Selatan untuk menghasilkan sebuah filem yang bertajuk Gonjiam Haunted Asylum, iaitu sebuah filem yang telah ditayangkan pada tahun 2018 dan cerita filem ni memang meletup. Apa yang menarik pasal filem ni, dia orang menggunakan pelakon-pelakon baharu dan tak terkenal pun, sebab pengarah filem ni dia nak watak yang macam betul-betul natural lah, macam orang yang betul-betul first time berlakon, orang yang rasa macam dia tak pernah pergi kat tempat tu. So dia ambil pelakon-pelakon baharu ni. So Gonjiam Haunted Asylum ni adalah sebuah filem yang mengisahkan tentang sekumpulan penyiasat paranormal yang masuk dalam Hospital Gonjiam ni untuk orang kata menyiasat kegiatan-kegiatan paranormal dan disiarkan secara live di media sosial. So filem ni memang meletup gila lah. So kalau korang yang memang orang kata penggemar benda-benda paranormal ni, kalau korang nak ke Korea Selatan tu, aku rasa Hospital Gonjiam ni boleh dimasukkan dalam senarai orang kata tempat yang perlu korang lawati lah. Itu pun kalau korang ada keberanian untuk masuk ke hospital tersebut. So aku rasa cukup setakat tu saja untuk aku berkongsi tentang Hospital Psychiatry Gonjiam ni. Dan kalau korang suka dengan apa yang aku ceritakan ni, jangan lupa untuk klik subscribe dan jangan lupa untuk klik thumbs up. Setakat tu saja dulu untuk hari ni. Assalamualaikum.